Lebih 130 kes keganasan rumah tangga direkodkan menerusi talian kasih sepanjang tempoh PKP yang mula dikuatkuasakan 18 Mac lalu. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton. Bersama saya Arif Rahman, wartawan anda untuk hari ini. Baiklah, hari ini kita akan bincangkan tentang topik yang semakin hangat selepasnya berlaku era pandemik COVID-19, iaitu keganasan rumah tangga. Apakah yang berlaku? Apakah yang dah terjadi? Sama-sama kita dengarkan ulasan daripada orang awam dan juga pakar yang kita akan interview tak lama lagi. Silakan. Apakah pandangan Zaid Rahman tentang isu semasa keganasan rumah tangga yang mungkin semakin menjadi-jadi pada masa kini? Bagi saya, apa yang kita boleh lihat, kes keganasan rumah tangga sekarang semakin menjadi-jadi. Lagi-lagi apabila berlakunya era pandemik selama 2 tahun pada masa hari itu. Yang kita boleh nampak, saya boleh katakan setiap hari akan keluar dekat berita kes cerai, kes keganasan suami kepada isteri, kes keganasan daripada isteri kepada suami yang kita tak boleh jangka. Atas sebab apa? Kita boleh katakan dunia kita luas, kita tak boleh sangka yang tiba-tiba ada keluarga yang jadi macam ni, ada keluarga yang macam ni, ada keluarga macam tu. Sedangkan kita berfikiran yang keluarga setiap orang ni macam keluarga dia elok-elok saja, tak ada masalah apa kan. Tapi panjang pandemik yang berlaku pada masa itu, saya boleh katakan setiap malam saya tengok berita. Bila saya tengok berita, saya dapat tahu yang setiap masa kejap-kejap ada kes keganasan rumah tangga, kejap-kejap ada kes keganasan rumah tangga. So macam dia tak kira sama ada lelaki ataupun wanita, dia subjektif. Boleh katakan banyak jugalah berlaku dan surat khabar pun banyak juga keluar. So saya rasa perkara ni patut dipandang oleh setiap orang dan juga perlu dititik beratkan. Pihak atasan patut ambil langkah lah untuk mengharungi permasalahan keganasan rumah tangga ini. Terima kasih. Farhan, seperti mana yang Saudara Farhan nampak sekarang ni, keganasan rumah tangga sekarang sering berlaku. Apakah antara kesan yang Saudara Farhan nampak yang mampu terjadi dalam krisis keganasan rumah tangga ni? Saya boleh katakan kan, yang keganasan rumah tangga ni memberi banyak kesan kepada institusi keluarga itu sendiri. Yang pasti yang utama ialah dia akan meruntuhkan institusi keluarga itu. Dan jika kita kaitkan ini dengan masa akan mengalami masalah fizikal dan mental. Fizikal ini boleh dikatakan bila mangsa didera oleh pasangan mereka dan pastinya akan meninggalkan kesan luka kepada tubuh badan. Dan ini juga mendorong kepada mental kerana luka yang di badan itu akan diingati oleh mereka sehingga lamanya, yang mana mereka akan suka untuk melupakan memori pahit itu. Jadi disebabkan mereka mengalami masalah mental, mereka memerlukan bantuan daripada doktor pakar iaitu psikiatri untuk mendapatkan rawatan. Kita akan beralih kepada soalan kedua. So, apabila dibicarakan tentang soal permasalahan daripada sudut mental, so apakah contoh yang terdekat Saudara Farhan boleh bagi dalam keganasan rumah tangga ni daripada segi kesan pada mental? Okey, kalau kita ambil kira dari segi mental lah kan, mental ni juga boleh dikaitkan dengan juga bukan sahaja kepada mangsa, dan ia juga boleh dikaitkan kepada anak-anak mangsa. Mereka juga akan terpalit dengan masalah keganasan rumah tangga ini juga. Apa yang boleh saya katakan, apabila mental anak-anak juga tidak kuat untuk menghadapi masalah ini, mereka juga akan mengalami masalah mental juga. Boleh dikatakan mereka akan jadi stres dan suka untuk fokus dalam pelajaran. Dan ada juga di antara mereka yang mana mereka menjadikan perbuatan pasangan kerana ibu bapa mereka yang melakukan keganasan rumah tangga ini sebagai contoh untuk mereka lakukan kepada rakan-rakan mereka di sekolah. Jadi ia akan juga turut mendorong kepada masalah sosial kepada diri anak-anak mereka juga. Saudari Zuliana, apakah punca berlakunya kes keganasan rumah tangga pada masa kini pada pandangan Saudari Zuliana? Okay, bagi saya kan, punca tu ada banyak tau, tambah-tambahan lagi waktu COVID-19 ni lah. Tapi saya akan fokuskan kepada 2 perkara lah. Yang pertama itu ialah desakan ekonomi lah. Okay, kita tahu desakan ekonomi ni, harga barang yang meningkat menyebabkan duit berbanyak keluar lah setiap hari lah kan. So, walaupun kita kata wang ringgit itu bukan segalanya, tapi untuk bahagia tu memerlukan wang ringgit juga. Okay, cuba bayangkan kalau pasangan tersebut tak ada duit kan. So, macam mana nak bayar duit elektrik? Macam mana nak bayar pampers anak? Macam mana nak bayar bil yuran anak ke apa ke? So susah. So sebabkan stres, tekanan tersebut menyebabkan mereka bergaduh dan menyebabkan suami itu lepaskan perasaan dekat isteri dia ke. So itulah menyebabkan keganasan rumah tangga tersebut boleh berlaku. Okey, yang kedua bagi saya ialah personaliti pasangan tersebut jugalah. Kalau kita dapat pasangan yang
kaki pukul ke, pada sebarang ke, yang mungkin ada kisah silam juga, kita tak tahu kan. So itulah menyebabkan punca keganasan rumah tangga tu lah bagi saya. Seperti mana yang Saudara Zuliana bagi tahu tadi, permasalahan rumah tangga ni antara puncanya adalah datangnya daripada personality. Tapi mengapakah Saudara Zuliana mengatakan itu? Sedangkan kita sendiri tahu setiap orang yang dah mendirikan rumah tangga tu, mereka ada masa ataupun kira macam waktu untuk mereka sendiri berkenalan dengan pasangan mereka. Dan boleh dikatakan pada masa kini setiap pasangan tu memang dah ada peluang tersebut. Sebab kita ada satu pepatah yang mengatakan bahawa isteri tersebut lebih kenal suami dia lebih daripada ibu kandung dia sendiri. So dekat sini kita dapat nampak kalau kita berkahwin dengan orang tu, kita duduk serumah dengan dia, sebumbung dengan dia, sekati sebantal, so baru-baru kita kenal siapa pasangan kita tu dengan lebih rapat lah. Sebab kalau kita berkawan dengan dia 10 tahun ke 15 tahun tu, itu tak menjaminkan kebahagiaan selepas berkahwin tersebut. Sebab perangai seseorang tersebut sebelum dan selepas kahwin tu berbeza tau. So untuk kenal orang tu, kita kena banyakkan luang masa bersama, macam berkahwin lah macam tu. Itulah bagi saya. So berdasarkan kes keganasan rumah tangga yang sedang berlaku sekarang ni, so apakah pandangan Zatul tentang cara yang paling baik untuk kita mengatasi permasalahan ini? Silakan. Bagi saya, cara yang paling tepat yang boleh dibuat oleh mangsa adalah dengan melaporkan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan pilihan lainnya adalah dengan melaporkan kepada Balai Polis berdekatan. Melalui laporan yang dibuat oleh mangsa perlulah mengemukakan bila kejadian itu berlaku, sebab kejadian itu berlaku, dan bukti-bukti yang menyatakan bahawa mangsa tu didera oleh pasangan dia ke apa. Dan kemudiannya, seperti yang kita tahu, ketika COVID-19, kes keganasan rumah tangga meningkat, dan pihak kerajaan telah menyediakan satu hotline untuk mangsa mendapatkan sokongan emosi daripada pihak yang bertanggungjawab. Adakah Zatul bersetuju dengan perbanyakan interaksi dan juga masa bersama suami isteri adalah antara cara yang bagus untuk mengatasi permasalahan keganasan rumah tangga ini? Sedangkan kita tengok pada waktu pandemik hari tu, suami isteri ni ada banyak masa untuk bersama, tapi kita dapat lihat banyak juga kes ataupun peningkatan kes keganasan rumah tangga ni meningkat pada waktu tu. Bersetuju dengan kenyataan yang menyatakan bahawa bila meluangkan masa bersama serta interaksi yang baik antara pasangan dapat mengurangkan masalah ini. Ini tetapi apabila berlakunya COVID-19 dan pasangan masing-masing hanya duduk di rumah dan lebih banyak masa bersama berbanding pada sebelumnya. Apabila perkara ini berlaku, ini turut mendatangkan kesan yang buruk, seperti pasangan mula mengenali dengan lebih mendalam antara satu sama lain, yang boleh menyebabkan mereka lebih tahu perangai yang sebelumnya mereka tak tahu, boleh nampak bila dah terlalu banyak meluangkan masa bersama. So boleh katakan kisah lama pun terungkit lah pada masa tu. Ya, betul. Dan perkara tu yang akan menyebabkan berlakunya konflik antara pasangan dan menyebabkan keganasan rumah tangga ni terjadi. So Din, apakah pandangan Din tentang permasalahan keganasan rumah tangga ni daripada segi punca dan juga cara penyelesaian dia? Okey, pada pandangan saya lah kan, punca atau sebab mengapa kes ini berlaku adalah kerana sikap suami itu sendiri. Kerana mereka merasakan diri mereka saja yang betul, dan mereka juga berfikir bahawa perasaan mereka saja yang penting. Pada masa yang sama juga, lelaki ini sering meluahkan sikap agresif terhadap pasangan mereka. Baik, bersama saya di lokasi Mahkamah Syariah di Arau. So bersama saya sekarang adalah Encik Said, peguam kita, salah seorang peguam terhebat kita di Mahkamah Syariah Arau ini. So baiklah, soalan pertama Encik Said. Ya, saya. Bagi kes keganasan rumah tangga ini, soalan pertama saya adalah, bagi mereka yang menjadi mangsa ini, mereka bukan sahaja risau macam mana untuk menyalurkan aduan, tetapi kehidupan mereka selepas itu. Adakah pihak undang-undang ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat itu akan melihat bagaimana untuk membantu mereka keluar dari kemulut kegelapannya untuk kehidupan yang baru? So pandangan Encik Said. Sebenarnya dia bukan sekadar untuk melindungi pihak tersebut. Mungkin kita boleh dapatkan perintah sampingan yang mungkin boleh membenarkan pihak ini tinggal sementara di rumah kebajikan ataupun mendapatkan rawatan untuk anak-anak dan sebagainya. Jadi bergantung kepada fakta yang berlaku tu, maksudnya boleh diminta kepada mahkamah sekiranya didapati bahawa tak bolehlah balik rumah. Contohnya jika ada bahaya-bahaya yang tertentu, so tak boleh balik rumah, boleh dapatkan perintah sampingan. Termasuklah mungkin yang tinggal di Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun rumah-rumah yang disediakan oleh jabatan. Baik, terima kasih Encik Said. So kita beralih kepada soalan yang kedua. Baiklah Encik Said, so kita beralih kepada soalan yang kedua. Okey.
So, apabila membuat aduan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat, kemudian diperintahkan untuk diasingkan daripada suami ataupun pihak yang melakukan keganasan tetapi belum membela diri lagi, mungkin keganasan itu berlaku atas sebab-sebab tertentu. Adakah diberi ruang sebelum diasingkan antara pihak mangsa dan juga yang dikatakan dituduh itu sebab dia tidak tahu apa-apa yang berlaku? Tiba-tiba keluar daripada rumah dan diselamatkan oleh pihak kebajikan masyarakat. So, apa pandangan Cik Said? Itulah perbezaan dia. Perintah sementara tu, maksudnya perintah perlindungan sementara. Jadi sementara nak menyiasat tu, ada satu perintah untuk mengasingkan. Dan bila selepas dibicara atau didakwa pihak yang melakukan kekerasan tersebut, barulah akan diputuskan sama ada perintah sementara ini boleh disambung atau disambung lagi sementara untuk menunggu kes yang dibicarakan tersebut. Okey. Terima kasih Encik Said untuk soalan yang juga jawapan yang baik dan benar. Sama-sama. So, apapun, kita jumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih. Bersama saya seorang wanita yang terlibat dalam kes keganasan rumah tangga. Beliau berasal daripada kampung Haji Said Al-Mukhlis Munawir. So, Ain bukan nama sebenar. Baiklah, Puan ya, Puan Ain. So, setelah apa yang berlaku pada Puan Ain sebelum ni, bolehkah Puan Ain bercerita sedikit pengalaman ataupun mungkin detik-detik yang mungkin Puan Ain tak nak ingat tetapi Puan Ain kena bercerita sekarang? Kalau nak cakap pasal pengalaman tu, saya tak tahu nak cerita macam mana. Tapi kalau ikutkan macam punca daripada keganasan rumah tangga ni berlaku, sebenarnya bermula daripada kekangan kewangan daripada suami saya seorang usahawan. So usahawan mana yang tiada apa tu orang panggil naik turun dia pasang surut dalam berniaga. Betul. So bermula daripada situlah masalah keganasan rumah tangga ni berlaku. So bagi saya sepanjang saya berkahwin, tempoh saya berkahwin, jadi pukul menjadi salah satu kebiasaan bagi saya. Berdarah lebam tu ialah kita dah panik kan, kita suami takkan kita nak memburukkan dia. So jadi benda tu saya simpan agak lama. Saya tidak memberitahu sesiapa. Bilakah detiknya Puan rasa yang Puan patut ambil tindakan atas apa yang suami Puan buat dekat Puan? Ada sekali tu sampai saya rasa macam saya rasa dah tak boleh tahan. Sebab disebabkan masalah kewangan, anak-anak ialah nak membesarkan anak-anak bukan perlukan sedikit duit. Jadi saya rasa suami pun kerap minta duit. Jadi dah ibarat saya yang menanggung keluarga, saya yang menjadi ketua keluarga. Jadi kalau dia tak bagi duit, dia akan ganas pada... Ya, akan menggunakan kekerasan. Jadi kurung tu, pukul tu perkara biasa. So saya mengambil keputusan untuk bawa hal ini ke mahkamah untuk minta surat penceraian. So, setelah benda tu berlaku hampir 3 tahun ya, seperti mana yang Puan cerita bersama saya tadi. So, adakah Puan ada hasrat ataupun keinginan untuk mendirikan rumah tangga selepas ini ataupun Puan masih lagi dalam keadaan yang mungkin, maafkan saya, mungkin trauma? Ialah trauma kan, perempuan mana je tak trauma kalau dah dia kat situasi seperti saya, mungkin ada yang lagi teruk di luar sana. Jadi, trauma tu memang tak boleh lari. So saya rasa saya tak ada rasa untuk berfikir untuk ke arah seterusnya untuk cari pengganti. Baiklah saudara, setelah apa yang kita dengar tadi, boleh dikatakan keganasan rumah tangga ini bukanlah satu perkara yang boleh diambil mudah oleh setiap keluarga. Persiapan, komunikasi dan juga masa perlu diperuntukkan dalam satu keluarga itu untuk memastikan kelangsaran dan kesejahteraan dalam keluarga itu berjalan dengan lancar. Pastinya saya sebagai wartawan pada hari ini menyuruh kepada semua keluarga di luar sana untuk sentiasa muhasabah diri dan juga memperbaiki hubungan di antara suami dan isteri supaya tidak berlaku kes-kes ataupun isu-isu seperti ini lagi. So, sekian daripada saya, Arifur Rahman, untuk perbicaraan kita pada kali ini. Jangan lupa untuk saksikan 991 pada masa akan datang.